Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali Kak Chan mohon maaf sebab terlewat untuk live duha kita, pertemuan setiap pagi kan. Setiap pagi, setiap hari insya-Allah. Dan hari ini banyak urusan dilakukan di pagi hari. So Kak Chan terlewat sedikit, Kak Chan minta maaf, Kak Chan mohon maaf. So kali ni Kak Chan nak berkongsi. Assalamualaikum Cik Su. Okey, minta maaf Cik Su terlewat untuk pagi ini. Kak Chan terlewat sedikit untuk pagi ini. Sebab Kak Chan tak nak miss sebenarnya. Kak Chan tak nak miss pertemuan dengan semua family Samlado setiap hari. Kalau boleh setiap hari kan. Setiap pagi Kak Chan akan berkongsilah apa saja benda yang bermanfaat, apa saja benda-benda yang baik yang kita boleh lakukan dan buat sama-sama. Okey, boleh? Okey, terima kasih Cik Su. Apa khabar Cik Su pagi ni? Hebat ke? Hebat ke hebat? Dia soalan dia macam tu. Dia kena soalan pun dia mempengaruhi sebenarnya orang. Contoh kan, faham ke faham? Nak ke nak? Bukan nak ke tidak? Sebab selalunya kalau soalan yang kita bagi kan, soalan tu positif dan kita akhiri dengan yang negatif, selalunya orang yang akan menjawab tu dia akan ambil yang kat bahagian belakang. Kat bahagian belakang. Contohnya, nak ke tak? Nak ke tak? Cepat je orang kata tak tu. So orang cakap, orang selalunya orang akan jawab tak. So soalan kita pun kena mempengaruhi sebenarnya. Kena mempengaruhi, bukan kita nak fikir nak cakap bab ilmu pengaruh orang, tak ada. Kak Cia just cakap dekat sini, Kak Cia nak berkongsi dekat sini apa nilai-nilai yang positif sebenarnya yang kita boleh buat sama-sama. Assalamualaikum Kak Cia. Waalaikumsalam. Hebat Kak Cia, romantiknya suara. Slow sikit. Oh iya ke? Slow sikit Okey, subhanallah. Tak tahulah garau ke apa suara hari ni. Rasa macam biasa je ni. Okey. Kak Dayang, terima kasih kerana join untuk pagi ini kan live duha. Sebab Kak Cia apa orang kata, Kak Cia namakan live duha ni sebenarnya kita nak sama-sama buat benda yang baik-baik kan, benda yang baik-baik di waktu duha ni. Kita mulakan dengan solat duha macam biasalah, macam biasa. So Kak Cia sekarang okey, dah clear. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Dayang. Terima kasih Cik Su sebab komen juga. Suara slow tadi. Suara slow sedikit. Okey, sorry. Kak Cia minta maaf. Okey. Sebenarnya Kak Cia sekarang sangat berhati-hatilah. Ya, Kak Cia suara perlahan. Okey. Suara perlahan ni. Okey, mungkin suara Kak Cia ni kot. Suara Kak Cia ni garau-garau sikit. Okey, tak apa. Yang penting kita boleh dengar Okey, kita boleh dengar sama-sama insya-Allah. Okey. Kak Cia cuba yang terbaik insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang sekarang ni Kak Cia sangat berhati-hatilah bila kita, betul orang kata, bila kita banyak bercakap, ada banyak yang salah kita. Bukan nak kata nak sebarkan kesalahan, no. Kak Cia tak ada niat pun macam tu. Tapi Kak Cia kena sangat berhati-hati. Apa yang Kak Cia cakap ni, adakah bermanfaat untuk semua? Ataupun apa yang Kak Cia cakap ni, benda sesuatu yang melalaikan kan? Yang tak bagi manfaat ataupun tak bagi kebaikan untuk semua yang mendengar. So Kak Cia tak nak benda macam tu terjadi. So Kak Cia sangat-sangat berhati-hati. Kak Cia kena fikirkan macam kita sekalipun. Bukan saja Kak Cia, malah semua family Samlado ni, bila kita nak lafaz, kita nak keluarkan suara kita sesuatu, kita nak bercakap sesuatu, kita nak respon sesuatu, kita kena hadir dekat minda kita dulu. Adakah apa yang kita cakap tu bagi kesan positif pada orang ataupun
sebaliknya yang tu yang kita tak nak kan, yang tu yang kita tak nak. So dekat sini Kak Cha nak Kak Cha nak berkongsi berkenaan dengan senyuman. Orang kata senang je senyum kan. Okey, bermanfaat sangat, subhanallah. Semua tu hadirnya daripada orang kata apa, kebaikan, segala kebaikan tu kita cuba-cuba orang kata belajar dan perbaiki sama-sama, perbaiki diri. Kak Cha pun sama. Kak Cha pun sedang sentiasa perbaiki diri. Dengan apa kita nak perbaiki diri kita ni? Dengan cari ilmu. Betul-betul kena cari ilmu. Cari ilmu dengan apa? Pembacaan. Lepas tu dengar perkara-perkara yang baik, ceramah daripada orang yang diiktiraf. Ada dekat luar sana ramai yang Kak Cha tengok, yang Kak Cha ni lah dengar lah, sahabat-sahabat usahawan kongsi-kongsi kan. Ada yang bercakap benda yang tak macam seleweng sedikit kan daripada benda-benda pegangan ahli sunnah wal jamaah kita kan. Rasa benda macam tu Kak Cha sangat-sangat takut sebenarnya. Diminta dijauhkan lah daripada sumber-sumber yang kita rasa boleh betul ada sesetengah tu yang orang terpelajar, tapi tu mungkin satu ujian untuk dia. Terpelajar tu bukan menjamin kalau bab agama ni boleh dikongsi dengan mudah-mudah. Jangan buat macam tu. Okey, senyum tak perlu kata apa-apa, macam janji je dah tersengih-sengih dah Kak Cha. Subhanallah, hebat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila Kak Cha buat waktu macam ni, waktu pukul 10 ni, ramai pula yang join. Masa boleh komen tak sedikit waktu pagi waktu mana yang rasa macam pukul 8 hingga 9 tu mungkin terkejar-kejar lagi ke, nak buat tu, nak buat ini. Mungkin waktu pukul 10 ni lebih relax sedikit. Boleh komen sedikit supaya Kak Cha lebih boleh boleh kata buat persediaan yang terbaik lah. So kalau Kak Cha sebenarnya sebelum ni Kak Cha rancang untuk buat perkongsian selepas subuh, selepas subuh. Tapi saya rasa macam takut juga terkejar-kejar, takut mengganggu situasi semua family Samlado kan. So dekat sini setiap hari Kak Cha cuba hari ni selalunya pukul 8 hingga pukul 9 kan Kak Cha buat live untuk duha. So hari ni terlepas sikit sampai ke pukul 10. Ya, time ni relax sikit Kak Cha. Allah subhanallah, minta maaf sangat-sangat. Kak Cha tak tanya sebenarnya. Ya Kak Cha, pagi anak online kelas. Allah subhanallah. Sebab anak Kak Cha masih kecil kan, baru 2 tahun. Mungkin Kak Cha tak tahulah sebenarnya situasi anak-anak yang PDPR ni kan, anak-anak yang pembelajaran di rumah ni kan, homeschooling ni sekarang. So Kak Cha minta maaf banyak-banyak. Lebih baik kalau semua family Samlado yang tengah live dengan Kak Cha pada pagi ni, cuba kongsikan apa time yang terbaik. Adakah pukul 8? Kalau nak pukul 8, komen 8. Kalau nak pukul 9, komen 9. Kalau nak pukul 10, komen 10. Lepas subuh memang terkejar sebab sibuk nak pergi kerja. Allah subhanallah. Tu yang Kak Cha kena faham sebenarnya situasi sebenar semua dalam family Samlado ni. Sebab Kak Cha fully business memang bisnes saja, memang bukan bekerja dan lain. Memang Kak Cha fully business, Kak Cha hanya fokus untuk bisnes saja. So kita tak tahu situasi sebenar sahabat-sahabat kita, adik-beradik Kak Cha dalam family Samlado ni. Kak Cha tak tahu. So boleh tak bagi feedback sikit? Okey, ya saya pula tengah rehat sebab kerja, susah nak buka Facebook. Subhanallah. Okey, boleh komen tak sikit?
Adakah semua pukul 10? Okey, Kak Dayang nak pukul 10. Okey, orang lain boleh komen tak? Nak pukul 8 ke? Nak pukul 9 ke? Nak pukul 10? Kita cuba yang terbaik, insya-Allah. So apa saja penyampaian yang Kak Cha nak bagi setiap hari, penyampaian yang Kak Cha nak sampaikan untuk semua family Samladu pun memang Kak Cha kena belajar dan banyak baca. So bila Kak Cha banyak baca, Kak Cha banyak dengar, Kak Cha banyak belajar, apa yang Kak Cha kongsikan tu lebih tepat, lebih solid kan, lebih solid. Kak Cha tak nak daripada cakap-cakap ni daripada hati Kak Cha je. Kak Cha tak nak macam tu. Sebab Kak Cha nak setiap perkongsian ni bagi manfaat untuk semua dan kita boleh sama-sama amalkan. Kena pantau dia orang melalui Telegram. Okey, betul. Kalau anak-anak kan yang memang Kak Cha sentiasa tekankan dekat untuk semua family Samladu, dahulukan family dahulu. Bisnes betul, bisnes adalah bisnes, kerja adalah kerja. Tapi dahulukan family dahulu. Sekejap lagi kita akan kongsikan apa sebenarnya bab senyum ni. Orang kata senang je, senyum je kan, senang je. Tapi yang tu kena dikupas, orang kata benda yang senang tu lah yang kita susah sebenarnya nak buat. Itu yang kita cuba sama-sama. Sebenarnya macam kita terlalu sibuk, kita nak terlalu banyak urusan kan, sampai kita benda yang senang nak senyum pun tak sempat. Itu yang kita tak nak. Okey, pagi ada kelas PDPR, anak sekolah busy sikit, betul-betul subhanallah. Pukul 10 boleh rehat sekejap sebab boleh minum. Okey, terima kasih semua setuju pukul 10. Kena pantau dia orang dekat Telegram. Cik Su pun cakap pukul 10. Rasa semua okey. Okey, Puan Jarami pun cakap pukul 10. Lega-lega sikit. Allah subhanallah, Kak Cha minta maaf sangat-sangat. Dah banyak sebenarnya yang terlepas ke buat di awal pagi. Kak Cha ingatkan kita boleh buat di awal pagi tu adalah lebih baik. Allah subhanallah, Kak Cha minta maaf banyak-banyak. Kak Cha minta maaf, betul-betul minta maaf untuk semua. InsyaAllah Kak Cha perbaiki lagi. Okey, kalau semua setuju pukul 10, sesi kedua pukul 10. Anak-anak pun ada kelas untuk satu sesi. Sesi kedua pukul 10. Okey. Cik Murad pun cakap pukul 10. Senyuman itu sedekah, betul. Okey, kita nak bincang sekejap lagi bab senyuman ni. Pagi ada kelas PDPR. Okey. Semua dah setuju pukul 10. So kita buat yang terbaik lah. Kak Cha minta maaf sebelum ni banyak masa yang Kak Cha tak terlepas pandang untuk fikirkan semua family Samladu available waktu bila dan bersesuaian paling sesuai ni waktu bila untuk Kak Cha berkongsi untuk live duha. Okey, sebab Kak Cha nak Kak Cha tak nak miss setiap hari. Kak Cha nak jumpa semua family Samladu sebenarnya. Jumpa untuk kita berkongsi, keep in touch setiap hari. Kalau boleh sebelum kita mulakan kerja kita, mulakan dengan perniagaan kita semua, kita nak mulakan dengan pertemuan kita dahulu. Okey, insya-Allah setuju, semua setuju pukul 10 insya-Allah. Untuk next ada hikmah juga kan? Ya Allah bagi tersasar sedikit masa hari ni pukul 10. Sebab Kak Cha tengok ramai je orang yang respon kan. Semua family adik-beradik Kak Cha dan family Samladu ni ramai yang respon pukul 10. Selalunya kalau awal pagi tak ramai sangat yang respon. Okey, tak apa. Alhamdulillah Allah dah bantu kita untuk bagi masa yang terbaik untuk semua, bagi manfaat untuk semua. Okey, best lah nampak love naik macam ni. Naklah lagi love. Subhanallah. Tengok kan? Apa yang orang kata love je, tekan je love tu. Tapi dah boleh bagi rasa dekat orang lain. Dekat sini, itu yang Kak Cha nak kongsikan ni. Kak Cha dengar perkongsian daripada Datuk Wira Dr. Azizan kan. Dia
dia selalu berkongsikan benda-benda yang positif, benda-benda yang positif. So semua family Samanado pun boleh follow setiap perkongsian dia dalam bisnes, dalam kehidupan sekalipun. Okey, best je. Dapat best macam tu, naik love. Allahu akbar, subhanallah. Tengok kan, benda yang orang kata senyuman, penghargaan, pujian, apa sahaja benda-benda yang kita cakap, benda-benda yang positif boleh bagi kesan pada orang yang mendengar dan melihatnya. Okey. Berkenaan dengan senyum, setiap pagi, setiap harilah, sepanjang hari, seboleh mungkin kita kena belajar untuk senyum. Okey? Kita ambil masa 2-3 minit. Semua senyum. Kalau semua orang tengah senyum sekarang, sila komen emoji senyum. Kak Cha nak tengok macam tu. Sebab Kak Cha tak naklah ambil masa terlalu lama untuk setiap hari. So, tapi kita nak terus praktis benda ni. Semua orang bagi emoji senyum kalau tengah senyum. Okey. Kak Cha tak belum nampak lagi semua orang komen senyum. Boleh komen tak? Boleh komen ke boleh? Tersilap tadi cakap tak. Okey, sorry. Okey. Semua bagi senyuman. Subhanallah. Semua bagi senyuman. Okey. Semua tengah senyum Okey, subhanallah. Amazing sangat. Rasa tak aura semua orang? Rasa tak positifnya semua orang? Rasa tak? Rasa ke rasa? Subhanallah, tak lagi kan? Sorry. Rasa ke rasa? Aura semua orang. Aura senyuman semua orang. Rasa tak? Rasa ke rasa? Kan? Bila kita senyum, kita belajar, orang kata senyum je, Allah, senyum je. Benda senang. Kak, tak payahlah cakap pasal senyum ni. Sebenarnya, Kak Cha pun sebelum ni macam tu. Okey, semua orang tengah senyum, semua bagi senyuman. Okey, sebarkan aura-aura senyuman, aura-aura positif tu dekat semua orang. Tu bukan kita nak bercakap bab orang kata benda-benda yang pelik-pelik pun. Benda-benda pelik pun kan. Benda senyum je. Bila tengok tak? Tengok kalau Kak Cha bagi senyuman dekat semua. Kalau Kak Cha buat muka garang. Muka garang kan macam mana muka garang? Kak Cha pun tak tahu muka garang macam mana. Sebab dah lupa sebenarnya nak garang-garang ni. Macam memang Kak Cha start, Kak Cha business memang kena belajar untuk positif. Setiap hari kita bangun setiap hari. Kita terus alhamdulillah, kita dengan doa kan. Allah bagi kita kesempatan lagi untuk hidup untuk hari ini kan. Tengok anak-anak kita dah bangun, dia orang dah melompat-lompat lah. Kalau anak Kak Cha tu dah pergi rata-rata dah semua kan. Banyak sebenarnya nikmat daripada pagi lagi Allah bagi dekat kita dah. So setiap pagi, setiap sepanjang hari belajar untuk senyum. Kenapa kita perlu senyum? Bila kita senyum, kita terbitkan rasa happy, rasa yang best, rasa yang gembira, rasa yang baik-baik. Bila kita senyum kan. Betul, setiap kejayaan tu dia akan hadir bersama ujian, bersama cabaran. Setiap kejayaan dia hadir bersama pakej dia. Dia tak datang sekali kejayaan. Dia tak datang kejayaan saja. Dia hadir bersama pakej bersama adalah ujian, cabaran. Kita ada cabaran kita setiap hari. Macam mana kita respon dengan apa saja ujian tu menentukan siapa kita. Contoh ada Dr. Azizan juga bagi contoh benda ni. Dia kata bila dekat highway tayar kereta dia pancit. Kalau kita dah gelabah kan, dah tension dah semua, tu orang yang biasa. Tapi orang yang luar biasa,
Tengok dia respon macam mana. Dia respon dengan perkara yang baik. Yang pertama, senyum dan cakap syukurnya alhamdulillah, tak ada apa-apa berlaku kemalangan. Tengok, kalau kereta terbabas ke, tayar pancit tapi kereta tak terbabas, selamat lagi. Duduk kat situ, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah syukur, bagi kita keselamatan, bagi anak-anak kita keselamatan. Tengok, kita respon setiap ujian, respon setiap cabaran dengan syukur. Syukur banyak lagi. Kita betul tayar kita pancit itu satu ujian untuk kita, tapi kita respon dengan alhamdulillah. Kalau terbabas tadi macam mana? Kan? Kalau alhamdulillah kita selamat, masih lagi selamat, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tu benda tu kita kena respon. Respon dengan perkara yang baik. Setiap ujian, Kak Chah pun sama. Kak Chah pun sedang ingatkan diri Kak Chah supaya respon setiap ujian, setiap cabaran tu dengan perkara-perkara yang positif. InsyaAllah kita boleh hadapi dan kita boleh lalui dengan perkara yang positif. Ujian tu satu macam ni lah. Kita periksa lah anak-anak kita SPM contoh kan. Anak-anak adik-adik lah, adik Kak Chah. Kalau Kak Chah tak ada lagi anak yang SPM kan. Mungkin ada anak-anak adik-beradik Kak Chah dalam family Samladu ni yang ada ujian PMR, SPM, UPSR kan. Kenapa perlu ada ujian tu? Kenapa perlu ada setiap ujian tu? Supaya anak-anak kita ni tahu tahap mana kejayaan dia. Betul tak? Tahu tahap mana kejayaan dia. Sama juga dalam hidup kita. Cabaran tu adalah satu ujian yang Allah hadirkan untuk kita, untuk satu tahap yang kita boleh satu ujian untuk kita yang kita boleh tahu kejayaan kita macam mana. Contoh, kita diuji dengan satu-satu benda, kita react, kita respon pada ujian tu dengan bentuk macam mana. Adakah kita bersyukur dengan ujian tu? Adakah kita ambil ujian tu sebagai satu hikmah, ataupun terus rasa down, terus rasa apalah ni, persoalkan apa-apa. Tu kita tak nak macam tu. So bila kita dah dapat lalui ujian tu dengan kejayaan tu mungkin kita dapat B, mungkin kita dapat A++++. Mungkin kita dapat C saja, cukup lulus je. Tiap-tiap ujian dia tu ada markah dia. Kalau kita boleh nampak lah kan. Tapi kita kena fikir benda tu, ujian tu, hikmah tu, kita kena respon dengan sebaik mungkin. So contoh dekat sini lah, saya selalu tengok kan, macam Ustaz Abid kan. Ustaz Abid, Allah bagi dia kekayaan kan. Allah bagi dia kekayaan, rezeki melalui perniagaan dia. Dia dapat, dia bagi. Dia dapat, dia bagi. Allah bagi lagi, nak uji. Orang kata bukan, ujian ni bukan sekadar benda yang negatif. Benda yang positif pun adalah satu ujian. Kekayaan kita pun satu ujian. Kepandaian pun satu ujian. So setiap benda ujian dalam hidup kita, ambilkan sesuatu benda yang jadi lebih baik. Kita jadi lebih baik. Allah bagi ujian untuk dia kekayaan, dia bagi sedekah banyak, tak terhitung kan. Sampai okey, Allah bagi dia, mungkin Allah bagi dia mula-mula 1,000. Dia ingat tak kalau ada perkongsian dari Ustaz Abid lah, dulu dia mulakan memberi tu bukan dia di masa dia kaya sekarang. No, tak. Dia start memberi tu waktu dia tak ada apa-apa. Waktu dia belum kaya lagi, dia dah start memberi. Ada satu perkongsian yang dia kongsi lah dekat Facebook. Dia kata dulu waktu dia belajar, dia selalu macam pakai jubah kan, pakai jubah. Mungkin jubah dia tu cantik sikit kan. Kalau dia kata, kalau orang tegur kan, orang tegur, cantiknya jubah ni kan.
Ustaz masa tu tak panggil ustaz lah dekat dia kan. Cantiknya jubah. Dia kata nak ke? Dia terus bagi jubah tu dan dia sentiasa balik tu dengan baju pagoda dia. Dia kata. Dan setiap kali tu juga dia kata mak dia selalu marah kat dia. Kenapa kan? Kenapa selalu balik dengan baju tak ada baju kan? Dia kata dia dah bagi orang. Dia dah bagi orang baju tu. So dekat sini dia mulakan memberi tu dengan apa yang dia ada. Apa yang dia ada sekarang. Bukannya tunggu kita kaya baru kita nak bagi. Kan? Betul tak? Guna je apa yang ada sekarang untuk kita bagi sedekah. Sedekah yang paling senang orang kata dengan senyuman. Senyuman tu pada anak-anak, pada suami, pada pasangan tu, itu yang penting sekali. Kalau orang kata apa kan, kita memang busy lah setiap hari buat tu buat ni, nak post barang dekat customer, balas WhatsApp customer apa semua, nak post dekat Facebook lagi, buat iklan lagi, nak edit gambar lagi kan. Kita memang busy, jadual kita busy setiap hari sampai kita lupa untuk senyum dekat anak kita. Lupa untuk senyum dekat pasangan kita. Itu yang selalu kita rasa macam senyum je. Tapi ingatlah daripada hari ni Kak Chah pun memang ingatkan untuk diri Kak Chah juga. Start daripada hari ni senyum dekat semua orang dekat sekeliling kita. Dekat sekeliling kita. Contoh kan, cakap Mami, anak Kak Chah cakap, Mami jomlah kita duduk tengah nak buat kerja ni, jomlah. Okey, pandang dia, bagi dia senyuman. Okey, Muhammad nak apa? Bagi dia senyuman dahulu. So budak kecil, anak Kak Chah tu baru 2 tahun, dia balas dengan senyuman. Dia balas dengan senyuman balik. Contoh Kak Chah bagi juga contoh dekat sini. Kak Chah dulu Kak Chah selalu bawa motor kan. Duduk di Kelantan dulu selalu bawa motor. Bawa motor pakai helmet kan. Pakai helmet kita ada cover lah helmet kita tu kan. Kak Chah pakai nikab kan. Kak Chah uji. Betul ke? Kalau Kak Chah senyum, orang akan balas senyum. Kalau Kak Chah masam, orang akan balas masam. Betul tak macam tu? Kak Chah nak uji. Betul-betul Kak Chah nak uji. Boleh Kak Chah cerita? Boleh tak? Boleh ke boleh kalau Kak Chah bercerita sedikit? Apa mengikut pengalaman Kak Chah buat senyum ni. Boleh ke? Boleh? Boleh komen sedikit? Kita nak communicate, two way communication kan, so tak naklah one way communication saja kan. Okey Kak Daya cakap boleh. Okey, alhamdulillah. Okey Kak Chah pakai helmet, Kak Chah pakai nikab, bawa motor. Kita lalu bawa motor ni, kita nak satu simpang. Okey, boleh, semua orang cakap boleh. Terima kasih semua bagi respon. Ada satu simpang Kak Chah berhenti kan. Kereta banyak sangat lalu lalang. Kak Chah masa tu Kak Chah tak senyum. Lupa sebenarnya untuk senyum. Kak Chah tak senyum. Semua orang balas dengan tak senyum. Semua orang kereta ni tak nak bagi pun kita ruang untuk kita masuk sedikit kan. Kita masuk untuk lintas jalan tu. Semua dengan tak senyum. Lepas tu sekali Kak Chah teringat, kenapa Kak Chah tak senyum ni? Senyumlah. Memang kita dah panas kan, waktu dalam keadaan panas macam tu, naik motor semua. Kak Chah cuba senyum. Senyum. Orang tak nampak kan, senyuman Kak Chah ni orang tak nampak. Tapi bila Kak Chah senyum, Kak Chah sampaikan dari hati ke hati dia, semua orang balas senyuman. Semua orang, amazingnya. Dengan helmet lagi, dengan pakai nikab lagi, bila Kak Chah start senyum, dekat semua orang dalam kereta yang bawa kereta tu, terus diorang senyum dan bagi Kak Chah laluan. Tengok tak? Amazing tak bila senyuman ni? Macam tu juga kalau anak-anak kita. So, yang perkara yang paling penting sekali, kena jaga circle kita yang sekeliling kita. Circle kita yang sekeliling kita yang paling rapat dengan kita adalah
keluarga kita, anak-anak kita dan pasangan kita. Pasangan kita lah yang utama. Pasangan kita, anak-anak dan keluarga. Keluarga kan. Yang ni yang sangat paling rapat dengan kita. Selain daripada family Samlado ni lah. Family Samlado ni kata adik-beradik kita dalam bisnes kan. Adik-beradik kita dalam bisnes. So dalam keluarga kita yang paling rapat sekali ni, setiap pagi kita bangun kan, nampak pasangan kita dulu, nampak anak-anak kita dahulu. So bagi diorang senyuman, dan setiap kali cuba bagi penghargaan. Kak Cha pun cuba buat benda ni. Cuba buat dan cuba apply setiap kali. Contoh kan, Muhammad tolong Kak Cha bagi tahu anak, Muhammad tolong ambil telefon mami. Okey, dia ambil telefon, dia bagi kat Kak Cha. Terima kasih Muhammad. Kak Cha senyum kat dia. Penghargaan apa? Penghargaan dengan terima kasih. Sebab kita kadang-kadang kita terlupa nak bagi senyuman dan terima kasih. Kadang-kadang kita rasa benda sesimpel mungkin pun terima kasih tu kan. Tapi kita lupa. Kita lupa untuk menghargai orang sekeliling kita. Bukan orang kata nak sentiasa bagi hadiah. Tak juga. Kalau kita boleh bagi hadiah sekali-sekala tu, alhamdulillah, berkongsi rezeki dekat situ. So, perkara yang paling senang adalah bagi senyuman setiap reaction kita bagi senyuman dan ucapkan terima kasih. Contoh kan, kalau kata Kak Cha bagi tahu dekat Cikgu Faisal, saya tolong kemas tilam kejap. Dia pun kemas. Terima kasih sayang. Kak Cha cakap macam tu. Tapi dia balas dengan senyuman juga dan bagi kita penghargaan lagi. Tak apa, kita buat sama-sama, macam tu. Dia macam best sangat. Kalau kita start bagi senyuman dan kita berterima kasih pada orang sekeliling kita. Betul Kak Cha? Zai selalu kalau minta anak-anak buat sesuatu, say thank you sayang. Betul. Kita sendiri pun kita buat sebagai satu contoh lah untuk anak-anak kan. Untuk anak-anak, kita buat sesuatu terus je ucap terima kasih. Baguslah Muhammad ni. Baguslah anak mami ni. Bagi pujian, penghargaan. Betul tak? Dia jadi satu benda yang dia nak buat lagi. Macam tu juga kalau kita dalam bisnes kan. Setiap kali mungkin dia tanya soalan sekeliling kita. Benda yang best je dekat sekeliling kita. Faham tak dekat sini? Bila hati, dia akan bagi cerminan kepada setiap perbuatan kita. Kalau kita positif, dalaman kita positif, dia akan nampakkan benda positif. Orang nampak kita positif, orang nampak kita baik, orang nampak kita bagus, orang nampak kita dia ceria lah, dia baguslah, dia selalu senyum. Orang senang ke berurusan dengan kita? Mesti senang kan? Sebab kita nak dalam bisnes, kita nak berurusan dengan ramai orang. So balas WhatsApp customer tu kadang dengan senyum balas WhatsApp customer ni sambil senyum. Dia tak nampak pun kita senyum. Dia ilmu ni kalau orang di customer service dia jawab call tu dengan senyum. Dia akan lain cara kita bercakap bila kita senyum dengan cara kita bercakap dengan tak senyum, dengan keadaan marah, negatif apa semua, akan lain penyampaian dia. Orang dengar pun lain. Bila kita senyum, kita positif, kita sampai pun, kita setiap kali kita bercakap, setiap kali kita tulis, orang akan dapat aura positif tu, orang akan tersenyum juga. Benda yang best je tarik kita dekat perkara-perkara yang react kepada benda-benda luar, semua perkara-perkara yang positif sahaja. So apa saja ujian pun kita kena positif lah. Apa saja ujian halangan yang datang pun
kita berinteraksi dengan positif, kena memandang dengan hikmah, dengan benda yang positif yang selalu Kak Cha share, kongsi kat sebelum ni kan. Allah yang gerakkan benda tu berlaku, so kita terima tu daripada Allah, bukan orang tu yang terlepas pandang untuk jahat dekat kita. No, dia sebagai satu ujian. Okey, Allah yang izinkan dia buat, so satu ujian untuk kita lah. So kita react benda tu dengan perkara yang positif. Kita positif ke negatif ni, nak senyum ke tak ni, dia satu pilihan. Satu pilihan. Kita nak senyum, kita boleh senyum. Kita tak nak senyum, kita boleh tak senyum. Tapi yang Kak Cha nak sama-sama ajak semua family Samlado ni, mulakan sesuatu setiap hari, mulakan dengan senyum dan sedekahkan senyuman pada semua orang. Pada semua orang. Satu lagi tip ni lah yang Kak Cha nak kongsikan tadi. Kak Cha dah ada ni berkongsi dah dekat sini. Bagi pujian dan perhargaan untuk orang sekeliling kita dahulu, anak-anak dengan pasangan kita, dan apa saja yang kita belajar, apa saja yang kita tahu benda yang baik, terus buat. Jangan ada tapi-tapi, jangan ada nanti-nanti. Buat sekarang, apply sekarang. Itu yang Kak Cha rasa best sangat hari ni, aura yang positif dengan senyuman dengan semua. So kita mulakan hari ini dengan perkara-perkara yang best. Kita akan tarik benda-benda yang best saja, insya-Allah. Dan kalau ada cabaran, ada ujian, react orang kata apa, bertindak balas dengan ujian tu dengan memandang hikmah dahulu. Pandang jadi sesuatu yang positif dahulu. Okey, teruskan dengan senyuman, teruskan menghargai orang sekeliling kita. InsyaAllah kita akan beri perkara-perkara yang best dalam hidup kita. Okey, itu sahaja untuk pagi ini. Terima kasih semua yang join live duha dengan Samlado pada pagi ini. InsyaAllah malam ni kita jumpa dengan topik cara untuk uruskan database. Yang tu yang best juga. Topik yang best dan penting sebenarnya untuk family Samlado. Okey, terima kasih semua untuk pagi ini. Teruskan senyum dan sedekahkan senyuman pada ramai orang kat luar sana, terutamanya anak-anak dan pasangan kita. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum.